يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Boleh tak kita makan ubat untuk tidak haid kerana umrah haji? Ada orang kata, ada orang hendak melakukan haji dengan tanpa ada permasalahan didatangi haid, terutama apabila waktu haji lah. Kerana waktu haji ni dia masanya agak panjang, jadi mereka takut. Dan juga kalau mereka tidak lakukan demikian, mungkin waktunya macam tepat dengan waktu kebiasaan datangnya haid mereka. Di sini ulama telah ditanya berkenaan dengannya. Syekh Uthaymin mengatakan bahawa dia dibenarkan lakukan itu kalaulah dengan dia melambatkan haid itu tidak ada kemudaratan baginya. Maka kita harus pastikanlah bahawa memang tidak ada kemudaratan kepada kita, dan doktor pun tidak, kalau doktor tidak menyarankan maka kita jangan buatlah. Kalau doktor kata tak ada masalah, kita bolehlah balik kepada pendapat ahli ilm atau mereka yang berilmu dalam bab tersebut. Ini para doktor. Dan penting sekali kita lihat dalam kita katakan boleh tak seorang tu berihram sebelum datang miqat dia dah ihram. Kita katakan sebaiknya jangan, tinggalkan. Kerana apa? Kerana untuk kita mencontohi Nabi lakukan bila dia datang kepada miqat. Jadi sebaiknya adalah kita berihram di miqat. Dan ini adalah kalau kita lihat daripada surah ini, kalaulah ihram itu sebelum sedikit tak masalah, dah kira dekat lah. Kalau sebelum sedikit dijatuhkan ihram, kita tak ada masalah. Dan dengan ini ulama telah sepakat mengatakan kalau sesiapa ihramkan dirinya sebelum tiba ke miqat, adakah sah ihramnya itu? Sah ihramnya, dia dikira sebagai muhrim. Muhrim, kita bincangkan juga tentang makna muhrim. Muhrim dengan mahram berbeza. Ini kalau wanita yang tak boleh dinikahi oleh sesiapa, kalangan lelaki yang tak boleh dinikahi, atau lelaki tak boleh nikah wanita tersebut, dinamakan mahram, bukan muhrim. Muhrim ialah orang yang menjatuhkan dirinya dalam ihram. Muhrim ialah orang yang menjatuhkan dirinya dalam keadaan ihram, itu dinamakan muhrim. Nah, barang siapa melewati miqat-miqat ini dengan tanpa niat haji dan umrah, kemudian datang kepadanya niat itu, kemudian maka dia berihram daripada mana dia teringin untuk mengerjakan haji. Jadi kalau dia dah datang, pada awal dia datang untuk niat apa? Niat berniaga untuk hantar barang dia, stok dia sebagainya kan. Dia sampai kat Mekah, dia tengok orang ramai-ramai ni, ya Allah, tergerak hatinya untuk dia mengerjakan haji. Jadi boleh tak dijatuhkan niat? Kita katakan tempat dia teringin untuk jatuh untuk pergi haji tu, bolehlah dia berniat di situ, tak ada masalah. Mana tak perlu dia balik ke miqat, balik atas, balik berapa kilometer, 100 kilometer sebagainya untuk baru masuk, tak perlu. Kerana niatnya tiba bukan yang daripada awal dia masuk, tapi apabila dia dah masuk. Jadi apabila dia dah masuk, dia jatuh niatnya datang di situ, maka kita katakan dia punya, oleh kerana niatnya datang selepas dia masuk, kita katakan di situ dia boleh jatuhkan niat. Boleh? Berbeza dengan ahli Mekah. Ahli Mekah, mereka kena keluar ke tanah halal. Tapi mereka ini di situ di Mekah mereka boleh jatuhkan niat. Ke-11, penentuan miqat-miqat ini membuktikan mukjizat Nabi SAW. Kenapa? Kita dapati bahawa ketepatan daripada dan konsistennya tempat-tempat itu, yang kalau kita lihat, dia adalah menunjukkan bahawa ini bukan daripada pandai-pandai lah kita kata, tetapi adalah daripada wahyu Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak menentukannya melainkan dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya, dan itu menunjukkan mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW dalam keputusan itu, menunjukkan bahawa ini bukanlah satu perkara yang didatangkan daripada sudut andaian dan sebagainya, tetapi lebih daripada
ketepatan yang datang daripada wahyu. Ke-12, barang siapa yang datang daripada ahli Syam atau Mesir, daripada jalan Madinah, maka yang tepat adalah mereka berihram dari miqat ahli Madinah di Zulhulaifah. Jadi sesiapa sajalah, orang Syam ke, orang Syam semua orang mana? Orang Syam ni sesiapa yang daripada Palestin, Suria, Beirut, Lebanon, ini semua namanya Syam. Jadi orang-orang Syam ini kalau datang ke Madinah, jalan Madinah, dan orang Mesir datang dari jalan Madinah, dia punya tempat bukan tempat yang dah diperuntukkan Allah Ta'ala atau Nabi SAW telah katakan bagi mereka tempat-tempat mereka. Tidak. Tapi tempat mereka daripada Zulhulaifah. Sama seperti kita datang daripada Singapura. Kalau selalunya kalau kita lihat, kalau datang dari Singapura terus ke Mekah, kita punya miqat adalah daerah Yalamlam. Itu miqat ahli Yaman. Orang Yaman punya miqat kita ambil. Tapi kerana kita bukan datang melalui, kita tidak datang terus ke Mekah, tapi kita akan pergi ke Madinah dahulu. Oleh sebab itu kita punya miqat adalah daripada Madinah, iaitu Zulhulaifah, miqat ahli Madinah. Okey. Dan untuk pengetahuan telah kita bincangkan bahawa miqat ahli Madinah adalah miqat yang paling jauh, lebih kurang 420 km daripada Mekah. Jadi dengan itu sebagian ulama mengatakan miqat yang paling jauh ini adalah lebih afdal lagi sebagian mereka katakan. Tapi kita katakan macam mana pun, sesiapa yang datang daripada mana tempat yang mereka datang, miqatnya di situ. Tak perlu nak dapatkan kelebihan orang Yaman pergi ke Madinah dulu baru pergi, tidak perlu. Dia hanya daripada Yaman. Okey. Mana miqat yang lam juga. Itu di antara kita dah bincangkan. Barang siapa yang tidak selari jalan yang diambilnya itu dengan miqat-miqat yang 5, maka dia perlu berihram dari jarak antaranya dengan Mekah jarak 2 marhalah, iaitu lebih kurang perjalanan sehari semalam, lebih kurang 80 km. Jadi kita kadarkanlah lebih kurang 80 km untuk kita jatuhkan niat kita untuk apa? Untuk selarikan dengan diri kita dengan miqat. Kita tak tahu macam mana nak kira tempat mana kan. Jadi kita ambil perkiraan daripada Mekah ke tempat kita, lebih kurang 80 km, kita boleh jatuhkan niat kita. Maknanya selari, kita ambil jalan selari. Okey. Boleh faham yang ni? Okey, sekarang ini kita pergi pada makna apa kita kata ihram ni. Kita sampai pada bab ihram. Ihram definisinya dari sudut bahasa ialah kata dasar ahrama, sekiranya seorang meninggikan suara untuk mengerjakan haji dan umrah serta mengambil sebab-sebab. Syarat-syarat keduanya, barang siapa yang menanggal pakaian berjahitnya, meninggalkan apa-apa larangan syarak daripadanya seperti wangi-wangian, nikah, pemburuan dan selain daripadanya. Ahrama juga bermakna seorang yang masuki bulan-bulan haram. Jadi makna ahram ini ialah apabila seseorang itu meletakkan dirinya dalam keadaan haram ataupun dia masuk dalam bulan-bulan haram, maka dinamakan ahrama, bahasa Arabnya lah. Misal contoh kita kata mungkin kita nak masuk bulan Rajab misalnya. Rajab adalah bulan haram. Jadi apabila kita nak masuk bulan Rajab atau besoknya kita masuk ke bulan Rajab, kita kata ahramtu birrajabin. Maka kita katakan kita telah masuk dalam bulan Rajab, bulan haram Rajab. Itu kalau masuk pada bulan haram. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan masa kita yang telah Allah tetapkan ialah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Sebagaimana dalam firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah SWT menerangkan sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak Allah jadikan langit dan bumi ini lagi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan itulah agama Allah yang lurus, jangan kamu menzalimi kamu dalamnya, ini dalam bulan-bulan haram. Jadi bulan haram ini Nabi SAW terangkan dalam sebuah hadis yang lain,
salathun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wa Muharram wa Rajabun Mudhar. Dan bulan-bulan haram itu Nabi kata 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yang dipelihara, dijaga oleh orang-orang Mudhar. Nah, jadi seorang yang kita lihat masuk ke dalam bulan haram dinamakan ahram. Seorang yang meletakkan dirinya untuk mengerjakan satu amalan, ini amalan yang Nabi SAW, yang amalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu haji dan umrah, maka perlu meletakkan dirinya dalam keadaan haram, iaitu keadaan ihram. Jadi seorang yang mengatakan ahram tu, mana dia telah jadikan, dia telah meletakkan dirinya dalam keadaan haram. Mana dalam keadaan yang mana dia tak boleh, dia ada pantang larang. Kalau pantang larang ini tak lakukan, maka ini adalah satu perkara yang kita katakan akan merosakkan ibadah umrah itu sendiri. Kalau pantang larang itu tidak dijauhkan. Dari sudut syarak ialah, ianya adalah niat memasuki manasik haji dan umrah. Jadi sudut syarak, daripada sudut istilah syar'inya, ianya adalah niat memasuki manasik haji dan umrah. Siapa yang nak masuk dalam manasik haji dan umrah dinamakan ihram. Mana dia berada dalam keadaan ihram. Dia memasukkan diri dalam keadaan untuk mengerjakan haji dan umrah, inilah dia ahram. Amalan yang dilakukan bagi sesiapa yang inginkan umrah atau haji di miqat, pertama, hendaklah memotong kuku-kukunya, misai dan bulu ketiaknya dan mencukur bulu ari bersandarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khams al-khitan wal-istihdad at-taqlim al-adhafir wa natfu al-ibti wa qassu syarib. Nabi daripada hadis Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu 5. Berkhitan dan istihdad wa taqlimul adhafir, maknanya apa? Dia membersihkan taqlimul adhafir, memotong kuku-kukunya, dia mencukur akan bulu ketiaknya, wa qassu syarib, dia kalau dia ada misai, dia cukur misainya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, waqata lana Rasulullah SAW fi qassi syarib taqlim al-adhafir wa halq anati wa natf al-ibti alla natruka akthara min 40 yawman. Iaitu yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi telah tentukan bagi kami untuk mencukur misai kita ataupun memendekkan misai kita, memotongnya dan memotong kuku, mencukur bulu ari-ari dan juga mengambil ataupun kita menghilangkan bulu ketiak, agar jangan kita tinggalkannya lebih daripada 40 hari. Maknanya selepas 40 hari setiap 40 hari kita cuba bersihkan, pastikan semua itu selesai ataupun telah dibersihkan dan dipendekkan. Manakala janggut, maka wajib baginya untuk memanjangkan dan dilarang daripada menghilangkannya atau memendekkannya bersandarkan kepada hadis-hadis berikut. Apabila kita kata kita di miqat, kita cuma potong kitanya misai, kita pastikan bulu ketiak hilang dan sebagainya, semua kita bersihkan, tapi tidak termasuk di situ adalah mencukur janggut kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin wa waffiru liha wa ahfu syawarib. Maknanya apa? Jauhkanlah ataupun berbezalah daripada kaum musyrikin, banyakkan janggut dan potonglah misai-misai, kumis-kumis. Daripada Abu Hurairah yang telah diterangkan juga yang diangkat sebagai marfu', juzzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Potonglah akan misai, kumis, dan biarkanlah dia panjang akan liha ataupun janggut, dan berbezalah daripada kaum majus. Daripada hadis Ibnu Umar yang mana anhiku syawarib wa a'fu liha, mana hilangkanlah syawarib, misai, dan juga maafkanlah janggut. Mana maafkan janggut, biarkanlah dia, jangan dikacau.
Manakala kelarangan pula ke atas siapa yang tidak memendekkan misalnya bersandarkan hadis Nabi SAW, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Daripada hadis yang mana yang telah diriwayatkan, kita lihat daripada hadis ini, kita telah hadis telah diriwayat oleh Tirmizi, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tak mengambil daripada misainya, mana memendekkannya, falaysa minna, dan bukan daripada kalangan kami. Kedua, hendaklah menanggalkan daripada pakaiannya dan disunatkan untuk dia mandi bersandarkan hadis berikut. Hadis Zaid bin Thabit, beliau telah melihat Nabi SAW tajarrada li ihlalihi waqtasal. Mana Nabi SAW dilihat Nabi SAW telah menanggalkan pakaiannya untuk dia berihram, untuk dia memakai pakaian yang ihram itu, dia telah mandi dahulu. Jadi menunjukkan dia telah mandi dan dia telah menanggalkan pakaiannya, menunjukkan dia telah tidak pakai pakaian biasa. Maknanya dia pakai lepas itu dia akan pakai pakaian ihramnya. Dan di sini adalah di antara perkara yang kita harus ambil perhatian, bahawa kita harus dalam ihram itu pastikan ini tidak ada lagi pakaian pada badan kita. Dan ini perlu terlebih lagi kalau orang nak pergi umrah melalui langsung masuk ke Mekah. Di situ dia harus berhati-hati. Kenapa? Kerana kadang-kadang masa perjalanan kapal terbang ini sangat-sangat pantas, dan kalau kita lambat nanti dia termasuk dalam tempat yang dia harus berihram tapi dia tak sempat untuk menukar pakaiannya. Jadi kalau dia nak pakai tukar lebih awal tak ada masalah. Tapi jangan jatuhkan niat melainkan telah sampai dia selari dengan yang lam-lam ataupun dia dah masuk dalam miqat ahli Yaman. Mandi adalah sunat ihram bagi lelaki maupun wanita, sehingga sekiranya seorang wanita dalam keadaan nifas dan haid. Jadi kita kata tak ada perbezaan kalau keadaan seorang wanita tu dalam keadaan haid atau nifas, dia perlu berihram juga. Dan sebelum berihram dia mandi dahulu. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan, dan satu hadis yang berkaitan dengan apa, dengan seorang sahabiah yang mana dalam keadaan dia kita katakan nifas, mana baru lahirkan anak. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Asma binti Umais lama waladat Muhammad ibn Abi Bakar bi Dzil Hulaifah an taghtasil wa tastathfir bi thawbin wa tahrum. وذلك أنها أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. Jadi beliau Asma binti Umais ni, dia telah melahirkan anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Di mana? Di Dzul Hulaifah, tempat untuk miqat. Jadi apabila demikian, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang perlu dilakukan. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ightasili, mandilah. Lepas tu Nabi katakan wastaghfiri bi thawbin. Di situ kita, kalau konteks kita sekarang mana pakailah bahasa kita pad lah. Lepas tu wa ahrimi, maknanya, dan lepas tu berihramlah. Maknanya kita tetap dalam keadaan ihram, melakukan ihram. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa tidak menghalang untuk mengerjakan haji dan umrah nifas atau haid. Tak ada masalah. Disunatkan untuk berwangi-wangian dengan sebaik-baik wangian di kepalanya dan janggut, tidak mengapa jika tertinggal bekas wangian selepas ihram, tapi tidak sapu wangian di pakaian ihramnya. Dan ini adalah di antara kita lihat apabila orang yang nak pergi mengerjakan haji dan umrah ni, dia miqat, dia nak mandi. Lepas mandi dia buat apa? Dia boleh pakai minyak wangi ke kepalanya, dan juga dia bolehlah pakai di badannya minyak wangi tersebut. Kenapa kita kata boleh? Kerana dia belum lagi jatuhkan niat. Kalau dah jatuhkan niat tak boleh. Kerana Nabi, kita lihat daripada sudut ini, Nabi SAW lakukannya. Bahkan dilihat bahawa Nabi SAW ada kesan daripada dia di janggutnya dan juga di kepalanya ada kesan-kesan minyak wangi. Jadi menunjukkan minyak wangi sebelum jatuhkan ihram boleh.
Tapi setelah jatuhnya ihram tak boleh. Tapi orang akan bertanya, kan nanti bau wangi lagi, kalau jatuhkan ihram masih bau wangi. Kita kata tak ada masalah, kerana Nabi lakukannya menunjukkan ianya boleh dilakukan pada permulaan. Dan kalaulah dengan itu dia bau wangi, tak ada masalah. Tapi setelah jatuhnya ihram tak boleh. Setelah kita jatuhkan ihram tak boleh kita pakai minyak wangi lagi. Ini di antara perkara yang ulama katakan dibenarkan permulaan, tapi tidak dibenarkan sebelum dimulakan, tapi tak dibenarkan setelah dimulakan. Ini adalah di antara perkara yang kita harus kenal pasti, berbeza. Kenapa berbeza? Kerana syarak membezakannya. Sebab Nabi SAW lakukan demikian menunjukkan boleh, dan itu adalah petunjuk yang terbaik. Sebab itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yahruma yatatayyabu bi atyabi ma yajidu thumma ara wa bi satibi fi ra'sihi wa lihiyatihi ba'da dhalik. Yang bermaksud bahawa Aisyah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya hendak berihram, dia akan memakai minyak wangi ataupun wangi-wangian yang mana dia boleh dapat. Kemudian aku akan lihat kesan-kesan minyak wangi itu di mana? Di kepalanya dan di janggut-janggutnya. Nah, ini menunjukkan bahawa boleh dilakukan sebelum jatuhnya ihram. Tapi ini untuk lelaki sajalah. Kenapa untuk lelaki saja? Kerana wanita ada dasarnya lain, ada asas lain. Asasnya apa? Kalau hendak keluar rumah tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi kita kata itu adalah di antara kita katakan perkara yang sudah dimaklumi. Tetapi yang dimaksudkan sini adalah untuk kaum lelaki. Hendaklah seorang lelaki itu berihram dengan menggunakan ridak. Ini kain selendang, mana kain bahagian atas. Ini semua saya tahu kain yang mereka pakai di atas. Dan izar, kain yang ditutup di bahagian bawah badan. Dan warna yang paling digalakkan warna putih. Mungkin ada orang kata saya tak suka warna putih, saya nak tukar warna boleh tak? Kita kata sebaiknya putih. Tapi kalau tak ada warna lain, warna putih tak dapat, tetapi hanya warna yang lain, boleh juga orang pergi umrah dengan warna tersebut, tapi tidak digalakkan. Maknanya kita katakan lebih afdal warna putih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bahawasanya beliau bersabda, hendaklah salah seorang daripada kamu berihram dengan izar dan ridak serta sepasang kasut. Sebahagian kita dengar ada orang mengatakan tak boleh pakai kasut. Kenapa tak boleh pakai kasut? Dengan hujahnya dia kata nanti tertutup jari-jari kaki kita, maknanya kita dah pakai sesuatu yang menutup. Tapi kita katakan daripada hadis ini menerangkan bahawa boleh memakai kasut. Jadi siapa yang nak pergi umrah pakai kasut tak ada masalah lah. Maknanya dia atau nak pakai selipar lebih baik lah. Tapi kita katakan kalau nak pakai macam sandal ke atau sebagainya, kita kata tak ada masalah. Itu nama na'al juga. Bukan. Khuf kita kata boleh ke tidak, kita ada dalil lain. Kalau dah tak ada kasut boleh pakai khuf. Jadi beliau mengatakan di sini bahawa kalau wanita-wanita yang muhrimah boleh memakai pakaian yang dia hendak, apa saja pakaian dia nak. Adakah wanita mesti pakai warna tertentu? Putih juga? Tidak. Boleh pakai apa saja warna dia nak. Kalau warna gelap ke, warna apa, tak ada masalah. Tapi pastikan menutupi auratnya dengan kadar yang telah disyariatkan, yang telah dituntut oleh syarak. Itu bab lain yang kita akan bincang kalau ada masa. Kita akan bincangkan apa had yang minima bagi seorang wanita untuk menutup auratnya dengan sempurna. Yang penting tidak masuk dalam larangan Nabi yang mana Nabi SAW menerangkan, yang mana wanita yang tak pernah Nabi lihat, iaitu sinfan min ahli nar. Lalu Nabi katakan nisaun kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah
Jadi kita kata itu adalah di antara kita katakan bahawa syarat-syarat yang kita akan bincangkan nanti kalau kita ada masa. Nah. Dan pastikan jangan ada terkena wangi-wangian lah. Kadang-kadang kita terkena misalnya wangi-wangian, ataupun kita terkenakannya dengan sabun-sabun dan sebagainya, kita elakkan. Yang mana kita katakan jangan ada wangi-wangian tersebut. Dan jangan pula kita lihat memakai burqa. Apa burqa? Atau tatalatham, mana sebagai wanita melilitkan dia punya tudungnya sampai lepas tu dia tutup mukanya sekali. Itu tak boleh. Ataupun dia memakai niqab dalam hadis yang dalam lafaz yang lain. Makna dia memakai sesuatu yang menutup mukanya, tetapi dia menutup dengan cara melekatkan mukanya ke belakang, makna dengan ikatan di belakang. Jadi mukanya niqab itu menempel mukanya lah dan menutupinya. Di sini tidak dilarang. Kalau begitu, adakah dilarang menutup muka? Kita kata tak ada masalah tentang tutup muka, tetapi tak boleh cara niqab, cara talathum. Mana kalau seorang wanita tu dia daripada dia pakai kain yang mungkin lebih meluas, dan juga kain itu ada lebihan di belakang. Kalau dia nak menutup daripada atas kepalanya terus ke bawah, tak ada masalah. Maknanya itu bukan daripada sudut ikatan. Tapi kita katakan itu adalah di antara yang dilakukan oleh ummahatul mukminin. Apabila ummahatul mukminin, ibu-ibu para mukminin, itu isteri Nabi SAW, mereka menerangkan apabila kami sedang bertawaf, kami akan membuka wajah-wajah kami. Tapi apabila datangnya kaum muslimin berselari dengan kami akan menurunkan kain di atas kami. Mana menunjukkan bahawa tak ada masalah menutup muka, tetapi bukan cara niqab. Jadi niqab kita tahu siapa mungkin wanita mungkin lebih tahulah. Maknanya dia punya penutupan tu kain yang kita lihat ditutup, diikat di belakang. Jadi dia melekat dekat muka. Dia tak boleh. Kerana dasarnya dia seorang muhrimah tak boleh menutup mukanya dengan cara demikian. Kerana tak boleh kita ada dasar, kita katakan jahitan-jahitan ni sebenarnya bukan jahitan ikatan saja, tetapi apa sahaja yang penting dia merangkumi sesuatu anggota, tak boleh. Misalnya sebagai contoh, saya pakai baju, tapi yang ini jahitan. Ada orang dia dengar jahitan, okey, kalau gitu kita nak pakai baju lengan ini, kita bikinkan lengan tapi tak ada jahitan, pakai zip ke, pakai yang button ke, velcro ke, button ke sebagainya, maka tak boleh juga. Itu dah masuk dalam kategori jahitan. Makna tak boleh merangkumkan sesuatu anggota badan tu demikian. Itu yang kita akan bincangkan nanti. Wanita-wanita memakai pakaian apa yang mereka kendaki, melainkan pakaian telah dikenakan wangi-wangian. Begitu juga mereka boleh memakai khuf dan stokin. Mana pakai khuf dan stokin tak ada masalah. Anna Rasulullah SAW qad rakhasa linisa'i fil khuffaini fataraka dhalik. Nah. Kemudian yang kelima, disunatkan bagi seorang untuk berihram selepas salat fardu, melainkan kepada orang yang bukan dalam keadaan haid dan nifas. Jadi orang semua yang dalam keadaan yang suci, dia perlulah selepas dia mandi, dia ambil wuduk, lepas dia salat. Tapi kalau wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, tak perlu. Maknanya apa? Solat ini bukanlah asas untuk apa? Untuk kita katakan dengan tak solat maka tak sah kita punya haji. Tak, bahawa ini adalah amalan yang kita lihat sebagaimana yang dilalui oleh wanita kalau mereka dalam keadaan haid tak lakukan solat fardu, begitulah keadaannya. Jadi kalau seseorang itu dah berada di miqat, lalu dia dapati bahawa ada solat fardu di situ, dia lakukan solat fardu. Kalaulah tidak ada solat fardu, maka cukuplah dia untuk lakukan 2 rakaat solat sunat. Solat sunat apa? Wuduk. Boleh. Dan mutlak pun boleh, tak ada masalah.
Kenapakah demikian? Dia bukan solat sunat ihram. Kenapa kita kata tidak sunat ihram? Kerana sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan akan solat sunat ihram. Yang Nabi SAW suruh pada sahabat untuk lakukan di Zulhulaifah, lakukan solat. Tujuannya untuk apa? Kerana itu mereka ni berada di wadi Aqiq. Ini wadi yang mubarak, wadi yang penuh keberkatan. Jadi di situlah dia lakukan solat apa? Yang penting dapat berlaku ni solat dalam kawasan atau dalam lembah tersebut. Jadi kalau dia fardu, solatlah fardu. Kalau tahiyatul masjid, solatlah tahiyatul masjid. Kalau dia ada masjid sekarang, kerana Zulhulaifah ni dah jadi masjid sekarang. Jadi kita boleh solat sunat masjid, tahiyatul masjid. Atau kita nak wudu, kita nak solat wudu, boleh, tak masalah. Kalau kita nak solat mutlak pun tak ada masalah. Jadi bukan kerana ihram. Kerana daripada sudut itu kita katakan tidak ada dalil yang kukuh menunjukkan bahawa itulah sunat ihram. Nah. Ada soalan sebelum kita teruskan? Selepas selesai dari bersolat itu, dia berniatkan di dalam hati akan keinginan untuk mengerjakan umrah atau haji sebagaimana Nabi SAW sabda. Jadi niat pertama dalam hati. Tapi dalam kita mengerjakan haji dan umrah ni ada disunatkan kita untuk menzahirkannya. Sebagaimana kita disunatkan untuk menzahirkan dalam kita nak sembelih. Ini pun nusuk juga. Jadi kalau kita nak sembelih binatang, kita niat je dalam hati boleh. Kalau tak baca niatnya tak ada masalah. Tapi kita katakan disunatkan untuk baca. Jadi kita baca apa? Bismillah, Allahumma hadhihi udhiyah li fulan bin fulan misalnya. Atau hadhihi al-aqiqah li fulan sebagainya. Ini semua perlu tak kita sebutkan namanya, kita kata disunatkan. Tapi lepas itu kita baca bismillah, Allahu akbar. Begitu juga dalam kita mengerjakan umrah, kerana ada dalil yang Nabi SAW lakukan. Kerana dalam menyembelih, Nabi katakan Allahumma hadza li Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummata Muhammadin. Ya Allah, ini adalah untuk Muhammad dan untuk ahli keluarga Muhammad dan juga untuk umat Muhammad. Jadi menunjukkan Nabi sebutkannya. Dan di sini kita katakan Nabi juga sebutkannya. Tapi paling penting kita faham bahawa niat selalunya di hati. Kalau sebut dengan tanpa ada niat di hati, tak ada guna. Dia berniat dengan hati dan melafazkan lidahnya berikut, fa in kana yuridul umrah labbaika umratan Allahumma labbaika umrah. Jadi siapa nak buat umrah bolehlah bacakan labbaika umratan ataupun Allahumma labbaika umratan. Ya Allah, aku menyahut seruanmu untuk umrah misalnya. Ataupun labbaika umratan, aku menyahut seruanmu dengan melakukan umrah. Tak ada masalah kita lakukan demikian. Kalau dia nak lakukan haji, dia lakukan mufrid kan, dia nak lakukan haji ifrad, dibacakan labbaika hajjan. Nah. Kalau dia nak lakukan kita lihat daripada sudut haji tamattu', dibacakan umrah juga. Niat umrah, kerana niat pertama ni adalah umrah. Lepas sudah habis umrah, selesai dia tahallul, masa dia nak mengerjakan haji, barulah dia jatuhkan niat haji. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan tentang wadi Aqiq. Atani lailati atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratun fi hajjatin. Telah datang kepadaku seorang pada malam ini daripada Rabbku, ini malaikatlah. Lalu dia berkata kepadaku, salatlah di wadi yang mubarak ini, dan katakanlah lepas itu umratun fi hajjatin. Jadi Nabi SAW daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa wadi itu disolatkan, kita lakukan solat di
di Zulhulaifah, kerana Zulhulaifah ni terletak di satu wadi, satu lembah. Lembah itu namanya lembah Aqiq. Dan lembah Aqiq ini adalah lembah yang penuh keberkatan. Jadi dengan itu solatnya kita di situ bukanlah kerana solat umrah. Jadi tempat situ yang menjadikan kita lakukan solat sunat. Solat sunat ke solat fardu dah tak kisah. Yang penting dapat lakukan solat di situ. Tapi kita katakan, adakah dia satu tuntutan? Kalau tidak sah, tak ada kaitan dengan umrah kita. Tak ada kaitan dengan haji. Bismillah. Jadi kalau kita lihat di surah ini, maka kita telah selesai dengan permasalahan ihram tersebut. Bagaimana, apa yang perlu kita lakukan daripada jauhkan daripada perkara yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah permasalahan dalam ihram. Kalau ada orang ada masalah, mungkin dia tahu kalau dia pergi ke sana mungkin ada can tak boleh masuk misalnya. Mungkin apa sebab lah. Jadi kalau begitu, dia perlulah sebelum dia semasa dia nak jatuhkan ihram dia bolehlah bersyarat. Bolehlah dia bersyarat. Sekiranya seorang yang ingin berihram tapi dia takut sesuatu aral melintang sehingga tergendala manasiknya, maka dia disyariatkan untuk bersyarat. Maka dia berkata, sekiranya fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani, sekiranya menghalangi diriku sesuatu yang menghalang, maka tempat tahallulku di mana aku terhalang. Maknanya dengan sendiri tempat yang terhalang itu saya dah tertahallul lah. Di sini dia tak perlu bayar dam. Kenapa? Dia telah bersyarat. Dia banyak kita lihat suruhan Nabi SAW, siapa yang ada masalah seperti ini kita lihat. Di antaranya ahilli bil haji washtariti anna mahilli haitsu habastani. Quli labbaik Allahumma labbaik wa mahilli minal ardi haitsu habastani. Ini semua adalah dalil-dalil menunjukkan bahawa boleh kita bersyarat demikian. Kadang-kadang kita lihat memang ada berlakunya permasalahan. Mungkin kita lihat ada halangan-halangan dan sebagainya. Mungkin dokumen tak cukup. Kita kalau lebih-lagi pelajar sebagainya kan, mungkin dia tak dapat keizinan secara formal misalnya. Dia nak pergi. Maka dia nak pergi ke sana, dia terhalang. Kalau dia dah datangkan syarat ini, tak ada masalah. Tidak ada masalah baginya kalaulah dia dah jatuhkan niat ni. Tapi adakah kita semua mensyarat? Kita tak perlulah. Kalau kita tidak ada masalah, kita tak payah jatuhkan niat untuk dalam niat kita bersyarat. Adab safar, umrah dan haji. Jadi kita lihat sekarang kita belajar tentang adab safar, umrah dan haji. Kita masih lagi belum masuk cara pelaksanaan umrah itu, kerana dia agak mudah. Kita mahu lambatkannya kerana apa? Kerana kita mungkin masa dah dekat, kita mungkin lebih semangat untuk kita mengerjakan. Maka kita barulah kita mulakan pembelajaran tentang cara pelaksanaan. Dan cara pelaksanaan kita boleh buat satu sesi dan boleh buat dua sesi, boleh buat macam-macam lah kita kata. Maknanya satu sesi boleh faham tak? Boleh faham. Kalau nak dua sesi pun boleh. Kita panjangkan, kita ulangan balik, kita mantapkan, kita buat persoalan, kita buat test misalnya. Test secara syafahi lah, tak payah test tulis. Maksudnya test saya tanya awak jawab sebagainya, supaya lebih yakin. Yang penting apabila kita pergi sana, kita dah tahu apa yang perlu kita buat. Tapi ini adalah lebih kepada adab pembelajaran kita adalah adab safar, umrah dan haji. Ini adalah berkaitan dengan pemergian kita ni, macam mana kita perlu lakukan. Apa adab-adabnya? Ada adab yang perlu bagi seorang musafir, seorang yang mengerjakan haji dan umrah, mengetahuinya dan beramal dengannya untuk mendapatkan umrah yang diberi taufik untuk mendapat haji yang mabrur. Atau untuk haji yang mabrur. Jadi umrah yang makbul dan haji yang mabrur. Tidak boleh tidak, mestilah dengan peradaban-peradaban yang membawa kita kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak pergi safar ni kita bawa maksiat macam-macam. Jadi macam mana nak diterima oleh Allah Taala? Peradaban pun tidak ada. Doa-doa pun kita lakukan. Macam-macam kita tidak mengambil peradaban yang betul. Jadi apabila ketika kita datang
mengerjakan haji, umrah, kita punya keadaan pun dah tak apa, kita kata tak tidak tepat. Perasaan kita tak tepat, kita punya konsentrasi tak tepat, kita punya tujuan pun kadang-kadang boleh tersilap dan sebagainya, disebabkan apa? Perjalanan kita pergi sana kita dah rosakkan dengan adab-adab yang tidak baik. Jadi sebab itu kita belajar tentang adab-adab ini supaya kita dapat mengetahui, dan kepentingan kita berada dalam keadaan safar ni ialah kita sebenarnya dalam keadaan doa kita mustajab. Pertama. Jadi untuk diberikan taufik mendapat haji yang mabrur serta safar yang diberkati memerlukan peradaban yang banyak. Di antaranya adalah seperti mana yang disebut sebagai berikut sebagai contoh dan bukan sebagai mengungkunginya. Maknanya ini bukan hanya saja dia punya adab, tidak. Maknanya kita katakan ini hanya untuk menerangkan beberapa adab-adab yang penting kita jaga. Pertama, sebelum kita pergi, kita beristikharah kepada Allah pada waktu tunggangan teman yang bersesuaian. Maknanya kita beristikharah kepada Allah SWT pada waktu yang kita nak pergi ni, naik apa dan kita bertemankan dengan siapa. Itu perlu kita beristikharah kepada Allah SWT. Kedua, mana istikharah apa mana? Kita meminta Allah SWT pilihan yang terbaik. Kalaulah setiap perbuatan kita sentiasa kembali kepada Allah, bertanya kepada Allah SWT tentang perjalanan ataupun tentang keputusan dan sebagainya, maka itu adalah menunjukkan kita yang hubungan dengan Allah agak baik. Kedua, wajib bagi setiap yang hendak mengerjakan haji dan umrah untuk memaksudkan haji dan umrahnya kerana Allah. Jadi baiki niat kita. Kerana apa? Kita sedang hendak melakukan mendekatkan diri kita kepada Allah dalam mengerjakan umrah. Bukan kita nak dapat gelaran, bukan kita nak dengarkan orang, bukan kita nak jadi masyhur, bukan kita nak digelar kalau haji, nak dipanggil haji atau hajar, tidak. Tapi semata-mata adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajipan yang Allah perintahkan. Kita telah bincangkan pada pelajaran lepas berkaitan dengan umrah. Adakah diwajib atau tidak? Kita telah rumuskan bahawa sebenarnya umrah itu kewajipannya sama seperti kewajipan haji yang pertama kali. Dan selepas itu dia adalah sunat. Jadi sesiapa yang masih belum lagi lakukan umrah, maka ini haji yang wajib lah. Ini adalah umrah yang wajib baginya. Dan kalau yang dah lakukan, tidaklah ini umrah yang wajib, tapi dia adalah umrah yang sunat. Jangan sekali-kali menginginkan secebis dari kebaikan dunia atau kemegahannya atau gelaran-gelaran serta lakukan secara riak dan sum'ah, kerana semua ini akan membatalkan amalannya dan menyebabkan tidak diterima amalannya. Jadi jangan sekali. Kerana kita ingin sangat belanjawan kita atau kita dah belanjakan beribu dolar, kita telah habiskan masa, dah ambil cuti dan sebagainya. Jadi ini semua kita tak mahu kita tidak mahu dia kita katakan sebagai sia-sia. Kita inginkan agar perbuatan kita ini yang paling penting, walaupun apa sekali kita tak dapat dia secebis dari dunia ini, tapi kita inginkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusuk apa? Semua ibadah-ibadah kita seperti haji, umrah, sembelihan dan sebagainya, itu semua nusuk. Wa mahyaya, dan kehidupanku dan kematianku adalah untuk Allah Rabbul Alamin, adalah semata-mata dilakukan kerana apa? Kerana Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, dan tidak ada kesyirikan dengannya. Wa bidzalika umirtu, dan begitulah aku telah diperintahkannya, dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya bahawasanya aku ni adalah manusia seperti kamu juga, yang telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya ilahukum, Tuhan kamu yang kamu sembah ialah Tuhan yang satu. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Rabbnya, hendaklah dia beramal amalan yang salih dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun, jangan sedikit pun mensyirikkan dalam peribadatan kepada Rabbnya seseorang pun. Jadi kita harus lihat bahawa dalam ayat ini adalah menerangkan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Tujuan kita adalah supaya apa? Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita. Itu yang kita inginkan. Ibadah yang kita lakukan selama ini dan lebih-lebih lagi dalam ibadah umrah dan haji ini, dapat kita melihat kepada Baitullahil Kaabah dalam kiblat kita yang kita telah kita salat menuju ke arahnya bertahun-tahun lamanya. Kita hendak ke sana buat apa? Kalaulah niat kita salah, maka kita akan merugi. Niat kita semata-mata adalah untuk bertemu dengan Allah dengan pertemuan Allah redha kepada kita. Maka kalau nak demikian, hendaklah kita beramal dengan amalan salih. Apa makna amalan salih? Amalan yang bertepatan. Yang bertepatan maksudnya apa? Yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Bukan amalan yang kita pandai-pandai karang, reka dan sebagainya, tidak. Sekarang ni banyak sangat amalan-amalan yang dilakukan atas rekaan-rekaan. Tidak ada dalil pun kita dapati pada Quran atau sunnah. Jadi amalan seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Jelas. Kenapa? Allah katakan falyamal amalan salih. Hendaklah dia beramal dengan amalan salih. Dan amalan salih bukan hanya apa kita nilai, tidak. Ini amalan salih apa? Tidak. Kita nilai dengan apabila Nabi lakukannya, Nabi anjurkannya, kita katakan inilah amalan salih. Tapi amalan salih aja tak cukup tanpa niat yang ikhlas. Jadi dua syarat, apa kita katakan syarat penerimaan amalan ialah amalan itu mesti bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Ini mestilah yang telah dilaksanakan oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi SAW. Kedua, amalan itu mesti ikhlas. Tidak kita lakukan sedikit pun kesyirikan dalam peribadatan kita kepada Allah. Makna kesyirikan dalam semua sudut. Hatta syirik yang kecil halus pun tak boleh. Yang tersembunyi pun tak boleh. Maknanya apa? Kita lakukan, oh bagus juga, nanti aku terkenal sikit. Ataupun nanti aku akan digelar seorang haji, hajah dan sebagainya. Ini semua adalah amalan yang kalau kita tunjukkan kepada orang, dia menjadi kesyirikan. Syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Jadi seorang Muslim begitu keadaannya tidak menginginkan melainkan wajah Allah dan darul akhirah, dan apa darul akhirah ialah untuk didapatkan akhirat. Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Allah musta'an. Allah telah berfirman, barang siapa yang inginkan al-ajilah yang cepat, kami akan cepatkan baginya. Mana ajilan itu kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan yang cepat. Apa kebaikan cepat? Dapat pujian, dapat dunianya, dapat apa sebagainya. Maka akan kami cepatkan baginya di dalamnya apa yang kami kendaki baginya. Kemudian kami akan bagikan baginya, akan jadikan baginya itu Jahannam sebagai tempat yang dia akan dibakar dalam keadaan dia hina, dalam keadaan dia dalam keadaan dia hina. Jadi kita katakan masalah kalau kita di dunia dapat puji-pujian, dapat puja-pujaan dan sebagainya orang, kita katakan tak guna. Kerana nanti takut kita dapat pula di akhirat selain pada apa yang kita inginkan. Dalam hadis kursi Allah Taala berfirman, Allah SWT telah berfirman, ana aghna syuraka'u 'anil syirki. Ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah yang paling kaya terhadap pensyarikat-pensyarikat yang daripada kesyirikan. Dan barang siapa mengamalkan satu amalan, dia mensyirikkan dalamnya bagiku, bersama denganku, akan kepada yang lain selainku, akan aku tinggalkannya dan
yang dia syarikati. Dan hadis yang lain menerangkan bahawa Allah perintah dia untuk minta pahala ganjaran daripada orang yang kita lakukan kerananya. Jadi kita katakan ini paling penting. Paling penting kita katakan yang mesti kita selalu perbaiki niat kita. Kerana niat ini kadang-kadang dia berbolak-balik je, tukar-tukar je niat. Jadi ini adalah di antara perkara kita harus lakukan. Nabi sangat takut kepada syirik yang kecil ini. Nabi mengatakan bahawa inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya yang paling aku takut, di antara yang aku takut ke atas kamu adalah kesyirikan kecil. Apabila ditanya apakah dia ya Rasulullah, Nabi katakan riya. Subhanallah. Riya apa? Melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk. Jadi saya di antara perkara yang saya akan datangkan adalah elakkanlah daripada kita mengambil gambar kita sedang ibadah. Ambil gambar misalnya kita tengah tawaf, kita elakkan. Kita pergi sana bukan nak berselfie dan sebagainya. Kerana ini boleh merosakkan niat. Kerana kadang-kadang kita dah habis solat, kita ambil gambar aku tengah solat, dia bidik-bidik berpura-pura solat. Kita kata masalah. Jadi ini adalah di antara perkara yang kita katakan kita harus ambil perhatian. Kerana zaman sekarang ni paling payah kita jaga niat ini. Lepas tu, lepas ada ambil gambar, mula tak ada niat nak sebarkan. Lepas tu masukkan dalam Facebook, sebarkan lepas tu. Habis kita lihat. Jadi kadang-kadang kita perlu ambil perhatian. Jangan kita kisahkan tentang perkara itu. Yang penting kita dapat penerimaan daripada setiap langkah kita di sana. Setiap tawaf kita dinilai oleh Allah, setiap sa'i kita dinilai oleh Allah, setiap solat kita dinilai oleh Allah. Ini paling penting. Kerana terlalu banyak kita lihat perkara-perkara yang orang lakukan ini, kita takut dijadi sebagai satu budaya yang kita pergi sana pun nak buat selfie dan niat dah salah. Secebis daripada keduniaan. Jadi harap dapatlah kita memperbaiki niat kita, dan sambil itu kita jadikan matlamat utama untuk dapat keridhaan Allah. Jadi apabila kita letakkan matlamat kita, ikhlasan kita betul, jadi apa saja perintah-perintahnya, larangan-larangannya, senang bagi kita untuk laksanakan perintahnya, senang untuk kita tinggalkan larangannya. Kenapa? Kerana matlamat utama kita adalah keridhaan Allah. Tapi kalau kita tidak memikirkan ini sebagai perkara yang terpenting, nanti datang perkara yang lain menyebabkan kita marah, kita senang marah, sesuatu perkara yang menyebabkan kita menuntut dan sebagainya. Kita ada perkara yang kita tak perlu pun besarkan, kita jadi besarkan ni. Kerana kita sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan ke sana macam-macam ujian. Penat, lain, panas. Musim kita pergi mungkin musim panas. Musim panas, semua orang hot dan tengah hot. Jadi senang hot lah, mana senang marah juga. Lebih-lebih lagi dalam keadaan puasa lagi. Kalau puasa orang kasi kita marah, lagi kita marah. Ini masalahnya, kita katakan ini penting. Kita letakkan matlamat utama pertama sekali, kita kata kita baiki niat kita seikhlas-ikhlasnya. Kita cubalah bertahan. Dan kita tahu puasa juga ujian. Dan Allah SWT menilai puasa kita bagaimana mutunya dengan apa? Dengan macam mana kita laksanakan puasa itu dengan sebaik mungkin. Sebaik wajah yang kita dapat laksanakan. Jadi itu adalah di antara perkara yang kita harus letakkan, selalu ingatkan diri kita. Dan insya-Allah dalam kita lakukan, dalam kita dapat menggabungkan pelbagai ibadah dalam satu pemergian kita ni, dapat kita lakukan umrah dalam waktu Ramadan, di samping itu dapat kita melaksanakan ibadah puasa, lepas tu malamnya kita dapat qiyamul lail. Jadi ini semua adalah kenikmatan yang Allah berikan, taufik hidayah Allah berikan, yang mana kita lihat tidak akan mampu kita lakukannya tanpa hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita lakukanlah dalam keadaan penuh semangat, insya-Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Allah musta'an. Barang siapa yang ingin mendengarkan, Allah akan mendengarkannya dengannya. Dan barang siapa yang ingin menunjukkan, maka Allah akan menunjukkannya dengannya. Maknanya kita lihat dia akan dapat semua benda nak. Tapi rugi tak dapat apa yang patut dia dapat. Setiap ibadah kita ni sebenarnya kita inginkan apa? Penerimaan daripada Allah. Kalau kita lihat daripada surah ini, apabila kita dapati bahawa
Umar radhiyallahu pernah mengatakan, kalau aku tahu 2 rakaatku tu diterima oleh Allah, aku akan tenang. Dah tak ada fikiran lah. Kalau dapat tahu 2 rakaat diterima saja. Siapa daripada kita tahu kita punya amalan diterima? Tak ada orang tahu. Kenapa? Lalu orang tanya kepada dia, kenapa demikian? Tidakkah kau dengar firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawasanya Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kalau tak diterima, maknanya kita belum bertakwa lagi. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, jangan kamu mati melainkan kadang-kadang kamu menyerah diri kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa dengan setahap tinggi ketakwaan kita yang kita boleh capai. Tapi kalaulah kita punya amalan belum diterima, menunjukkan kita belum capai ketakwaan sebenar. Kerana Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa sahaja. Jadi sebab itu kita katakan, kita selalu letakkan diri kita, matlamat kita ialah meredakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas baginya sahaja dalam agama, dan hendaklah dia mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi itulah yang kita diperintahkan, untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas, kita orang yang paling rugi. Nampak ketakwaan, nampak kita punya masa habis, tenaga habis, semua habis, tapi kita lihat kita niat salah, habis amalan kita tak diterima oleh Allah. Amat rugi kita, kerana kita kehilangan peluang untuk mendapat keridaan Allah, penerimaan daripada amalan kita. Jadi ini di antaranya dalam safar, dalam kita mengerjakan umrah, haji, kita baiki. Sebab tu jangan dalam safar kita nak buat maksiat. Kita pergi sana, pergi melancong mana? Pergi mana-mana tempat maksiat lah, kita kata nak buat apa? Nak enjoy. Kita kata ini salah, niat yang salah. Orang yang dalam musafir ini sebenarnya orang yang paling mudah mendapatkan pelbagai macam benda, perkara yang membahayakan dia. Sebab tu dinamakan safar tu sebagai safar. Kenapa? Kerana dia sebenarnya safar itu maknanya terbuka kita kata orang tu terdedah dia. Itu namanya safar. Sebab tu kalau kita lihat daripada kalimah safar ini, dinamakan wanita yang tidak menutup auratnya, dipakai wa imra'atun safiratun, wanita yang telah membuka dirinya, mendedahkan auratnya. Jadi apabila kita lakukan safar ini, sebenarnya kita telah mendedahkan diri kita daripada berbagai macam bahaya. Sebenarnya kita dah bukan lagi dalam comfort zone kita, dalam keadaan kita tenang, aman, rasa selamat. Tidak, di rumah alhamdulillah kita rasa demikian. Tapi kalau kita dah keluar berjalan jauh, ini kita bila-bila apa-apa boleh berlaku pada kita. Kita tahu, jelaslah kita tahu. Ada orang kalau pergi, kita lihat dia keluar terus, satu keluarga dia semua habis. Di atas muka bumi dah tak ada sebut lagi. Kenapa? Kerana timpa musibah dan sebagainya. Kita lihat. Ada kalau kita lihat yang berada di kapal terbang terhempas dan sebagainya, kita lihat satu keluarga semua habis. Maka menunjukkan kepada kita bahawa kita ni sebenarnya dalam menuju kepada Allah, dalam rahmat Allah SWT, dalam penjagaan Allah. Jadi jangan kita lupa kepada Allah SWT, kerana keadaan itu adalah keadaan yang kita sangat-sangat memerlukan bantuan Allah. Kita musafir ni, terdedah dengan pelbagai macam perkara kita lihat yang kita tak tahu apa di depan kita. Jadi sebab itu kita lihat dalam safar ni, biar kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita mati dalam keadaan demikian, alhamdulillah, kita mati pun dalam keadaan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan kita ni, kita kata, sebab tu orang dulu kalau pergi haji umrah ni, orang zaman dahulu kita lihat, kalau pergi haji umrah mereka tahu ini mungkin perpisahan yang terakhir sebagainya. Menangis-nangislah kita lihat perpisahan kan. Kenapa demikian? Kerana mereka tahu bahawa kebanyakan orang yang pergi haji pada zaman tersebut, tak sikit saja yang pulang. Tak ramai yang pulang lah. Dengan apa-apa sebab, macam-macam sebab lah. Sakitnya lain, penyakitnya lain, datang musibahnya lain, yang lain datang mungkin kerana sebab-sebab lain. Jadi kita kata itulah sebabnya kita kata dalam safar ni, jangan sekali-kali niat kita niat yang salah.
Dan kita katakan ketiga, ke atas seorang yang mengerjakan haji dan umrah untuk mendalami hukum ahkam umrah dan haji serta hukum bersafar sebelum musafir seperti qasar, macam nak lakukan qasar, jamak macam nak lakukannya, tayamum macam nak lakukannya, menyapu khufain, menyapu atas khuf, mana kalau seorang wanita pakai stokin ke, boleh juga dimasukkan dalam khufain, maka boleh menyapu atas khuf, tak menyusahkan mereka untuk menanggalkan kasut mereka sebagainya. Yang penting mereka telah berwuduk dulu sebelum memakainya, dan lepas tu selama 3 hari 3 malam boleh dia terus menyapunya, tidak perlu dia tanggalkan. Jadi ada kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang musafir dalam ketaatan. Kalau musafirnya dalam keadaan kemaksiatan, maka ulama kata tak dibenarkan dia rukhsah yang telah diberikan. Keringanan-keringanan ini tidak baginya. Dia tak boleh kasarkan solatnya, tak boleh jamakkannya, tak boleh apa-apa sebagainya, kerana safar ini bukan safar ketaatan. Dan ini adalah penting kita belajar. Kenapa? Kalau tidak, kita akan menjahili banyak hukum. Allah SWT, Nabi SAW telah bersabda sebelum itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, akan memahamkannya dalam agama. Jadi kita tanya, kita tanya pengetahuan agama ni macam mana, kita lihat adakah kita memahami banyak. Kalau tidak, kita minta Allah supaya menyayangi kita, menginginkan kebaikan bagi kita, agar kita dapat kesemangat untuk belajar, meningkatkan pengetahuan kita tentang agama dan sebagainya. Kerana ini adalah tanda Allah sayang kepada kita, Allah suka kepada kita kebaikan. Jadi ada benda-benda yang hukum-hukum ni mungkin kita tak tahu, maka dengan itu kita perlulah usahakan bagaimana kita tahu. Kita berhenti di sini ketiga. Ada soalan? Kerana masa tak mengizinkan kita, saya mungkin ada yang jauh sebagainya. Kalau ada yang ambil gambar, sedikit. Sekiranya kita ada benda-benda dengan umrah ke apa, kita ada. Cuma kita tu macam kita manusia, kalau tempat yang cantik-cantik tu, kita bergambar. Okeylah, ambil gambar. Maksud dia kata ada ambil gambar ni. Ambil gambar tempat yang cantik, bukan begitu kena sembahyang. Itu kita. Agak begitu. Okey, ini poinnya kita kata tentang ambil gambar, kita tu ada kenang-kenangan lah Ustaz. Okey, kita kata kalau ambil gambar ni ada dua pendapat ulama lah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi siapa yang mengatakan boleh, yang ingin mengambil gambar kan, kita lihat kalau semasa ambil gambar dan kecantikan kawasan tempat, kita kata tak masalah lah. Jangan kita ambil gambar khusus kepada diri kita dalam melakukan ibadah tersebut sebagainya. Kita kata ini masalah ni kadang dia sangat halus. Takut nanti kita tersalah, kita katakan niat kita, disebabkan kadang-kadang kita rasa kita nak maklumkan orang kita dah pergi dan kita dah pergi umrah dan sebagainya. Tentang perkara ini kita katakan pengambilan gambar, di situ ada dua pendapat ulama. Ada ulama kata tak boleh ambil gambar benda-benda yang bernyawa. Ada kata gambar ini tidak termasuk dalam larangan. Mana bergambar fotografi ini tidak termasuk larangan. Tapi ala kulli hal, dia adalah dua perkara yang kita katakan kalaulah awak lihat bahawa dia boleh, maka lakukanlah, tapi janganlah sampai tahap kita merosakkan ibadah kita. Jangan sampai merosakkan ibadah kita. Mana apa saja kita rasa ini boleh masuk di situ, kita tahu diri sendiri. Kita tak payah tanya orang lain tentang diri kita, kita tahu diri kita sendiri. Mana kita rasa lemah, kita di situ jangan buat. Kerana kalau kita buat, mungkin terus tergerak kita nak bangga-banggakan atau kita jangan. Jadi kita sendiri tahu. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa kalau awak rasa tak ada masalah dari sudut kita katakan tidak membawa fitnah kepada kita punya ibadah, tak ada masalah lah. Tapi itu adalah keputusan sendirilah. Soalan lain? InsyaAllah kita akan lakukan umrah dalam bulan Ramadan. Kelebihannya? Tentang kelebihan umrah. Oh, kelebihan. Ada banyak kelebihan kita ada. Saya nak letakkan last kelebihan tu. Tak tahu masalah. Kelebihan umrah di waktu bulan Ramadan sebenarnya banyak sangat. Cukuplah kita katakan Nabi SAW mengatakan umrah pada bulan Ramadan adalah seperti haji bersamaku. Jadi menunjukkan bahawa dia sangat besarlah, kita katakan kelebihannya. Seolah kita mengerjakan haji bersama Rasulullah SAW. Jadi apabila kita nak lakukan ni, kita lakukan dengan penuh mengharapkan ganjaran. Kita akan pergi insya-Allah pada minggu depan, mungkin kalau sempat habis ini, kita akan terangkan tentang sedikit daripada kelebihan umrah. Kelebihan umrah ni bukan satu saja. Kalau tak bulan Ramadan, kita lihat begitu banyak kelebihannya. Apatah lagi bulan Ramadan, tambah lagi.
Jadi kita meminta kepada Allah kemudahan lah, supaya semua rancangan kita ni dapat dilaksanakan, kerana kita harap Allah SWT akan dapat menerima umrah kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Dan dalam kita nak mengerjakan umrah ni pada bulan Ramadan, kita akan hadapi berbagai macam kesusahan, kepayahan lah, kerana bulan Ramadan kan. Jadi di situ kita katakan, sebab tu kalau boleh kita biasakan juga dekat Madinah sebelum kita pergi ke Mekah, kerana Madinah ada cabaran lebih besar lah, daripada sudut kepanasannya, keringannya lebih besar. Tapi kita akan dapati bahawa dia kita kalau dah boleh biasa sikit dengan dia punya keadaan, kita insya-Allah akan dapat lebih mudah lagi dalam perjalanan. Satu lagi adalah kita katakan dalam di Madinah ini, saya harap elakkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita disebab kepada kita lemah. Seperti kita katakan, jangan cepat kita berubah kepada keadaan cuaca. Mana kalau sejuk daripada aircon, jangan terus keluar ke tempat panas. Itu menyebabkan banyak orang sakit. Kerana perubahan cuaca yang sangat cepat boleh menyebabkan kita lemah. Dan banyak macam-macam lah, ada yang jatuh, sakit dan sebagainya. Jadi sebab tu saya harap nanti kita akan bincangkan perkara ini lebih lanjut, berkenaan dengan bagaimana kita kalau boleh jangan terus keluar daripada hotel. Dan juga jangan terus keluar daripada masjid dengan secepat mungkin lah, kerana dia akan menyebabkan kita berubah cuaca dengan cepat. Antara sebab banyaknya orang jatuh sakit disebabkan itu, kerana badan dia tak terbiasa dengan perubahan cepat. Kalau orang sana tak ada masalah, orang sana memang dah biasa. Ada soalan lain? Tak ada. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.